Risalah Al-Misbahul Munir, insyaAllah muka surat apa? Risalah Al-Misbahul Munir Rumi 61. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Rumi 61. Rumi 61, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, huraian bermasuk huraian sifat yang ke-11 mengikut qaul yang masyhur daripada 20 di sisi Abu Mansur Maturidiyah, 20 sifat. Jadi yang ke-11 daripada 20, yang ke-11 yang ke-11 itu hanya pada sebutan sahaja. 11, 12, 13, 14, 15 sampai 20 tu sekadar nombor untuk kita sebut sahaja, bilangan kita sahaja. Bukan bererti sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada yang terdahulu dan ada yang terkemudian, bukan bermaksud gitu. Sifat Allah semuanya qadim, sifat Allah semuanya qadim, semuanya sedia kala. Tidak ada satu pun sifat Allah yang baharu. Tidak ada satu pun sifat Allah yang berasal daripada tiada. Semuanya sifat Allah itu qadim. Dengan sebab itu, susunan ulama' 1, 2, 3 sampai 20 itu hanya nombor. Jangan kita i'tikadkan sifat Allah ada dulu dan kemudian. Jangan kita i'tikadkan sifat Allah itu ada dulu dan kemudian. Kerana semua sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Qadim lagi azali. Baik, jadi yang ke-11 daripada 20 mengikut qaul yang masyhur, yaitu sifat sama'. Sam'un ataupun sama', artinya, arti Melayu, sifat pendengar. Sifat pendengar. Berbeza dengan mendengar. Pendengar berbeza dengan mendengar. Mendengar perbuatan, adapun pendengar itu sifat. Dengan adanya sifat pendengar, maka kita boleh mendengar. Sami'ul basir, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Sami' yang maha mendengar, menunjukkan ada sifat pendengar pada zat Allah. Baik. Jadi fahamkan ni, fahamkan. Jadi pendengar nama bagi sifat, mendengar nama bagi perbuatan ataupun dipanggil ta'alluq bagi sifat. Wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib pula atas tiap-tiap mukallaf. Apa yang wajib? Mengetahui serta mengaku. Wajib pada syarak, yakni perkara yang diperintah oleh Allah sebagai perintah yang muktamad, yang putus. Raja pun dia mesti kena belajar ilmu sifat 20. Sebab wajib. Walaupun dia raja, walaupun dia menteri, dia datuk, dia datin, dia tan sri, dia orang kaya, dia orang miskin, wajib dia belajar sifat 20 ni. Kerana ini di antara perkara yang wajib, bukan sunat. Wajib. Apa maksud wajib? Perkara yang disuruh oleh Allah. Barang siapa yang melakukan diberi pahala, barang siapa yang meninggalkan berdosa. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hati. Mengaku putus ni dengan makna jangan berbolak-balik hati.
Jangan berbolak-balik hati. Itu mengaku putus, jazam yang putus. Apa juga keadaan sekalipun, di mana situasi sekalipun, di mana waktu sekalipun, hati kita terhadap Allah, dia tak berubah. Dia tak berubah mengikut keadaan, dia tak berubah mengikut emosi, dia tak berubah mengikut tempat. Itu yang dimaksudkan dengan mengaku putus di dalam hati, dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat yang namanya sama. Wajib kita percaya, wajib yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan sama. Wajib kita mengaku, wajib kita percaya, wajib kita yakin. Wajib mengaku, wajib percaya, wajib yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan pendengar. Tak tahu sama tak apa, yang pastinya tahu Allah tu ada sifat pendengar. Kalau dia tak tahu sama tak apa. Dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mesti ada sifat pendengar. Lepas tu kita tanya, sama ada tak? Sama tu apa? Dia tak tahu sama tu apa, bahasa Arab. Tapi bahasa Melayunya dia faham. Yakni bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wajiblah, mestilah ia bersifat dengan pendengar. Tak apalah tu. Yang tak maunya dia i'tikad Allah tu peka, Allah tu tak dengar, Allah tu tuli, ataupun yang seumpama peka, yang seumpama peka, yang seumpama tuli. Itu mustahil bagi Allah. Adapun sifat pendengar Allah Ta'ala ni hukumnya wajib. Wajib pada akal. Apa maksud wajib pada akal? Hukum akal yang 3 tu jangan lupa. Wajib akli bermaksud sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada. Mesti ada semata-mata, mesti ada selama-lamanya, sentiasa ada dan kekal ada, tidak berubah selama-lamanya, menjadi tiada, tak berubah. Ada semata-mata ada sifat pendengar Allah. Sedia kali lagi Allah ada sifat pendengar. Sentiasa Allah memiliki pendengar. Dan selama-lamanya Allah bersifat dengan pendengar. Ada pun lawan bagi sifat pendengar, itu mustahil bagi Allah. Maknanya jangan diiktikadkan dalam hati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan lawan bagi pendengar. Lawan bagi pendengar, tidak mendengar, dia panggil tuli, dia panggil peka. Dan yang seumpamanya, seumpamanya peka, seumpamanya tuli apa? Kalau perlahan tak dengar, kalau perlahan tak dengar, itu seumpama. Kalau bunyi perlahan Allah tak dengar, itu seumpama peka, mustahil bagi Allah. Kalau kuat tapi jauh tak dengar dah, itu mustahil bagi Allah. Ataupun duduk di dalam suatu tempat yang kedap udara, tak dengar duduk dalam bilik tu, bilik kedap udara tu, menjerit ke apa ke, orang tak dengar dah. Contohnya dikatakan Allah Ta'ala demikian, mustahil, kerana itu seumpama peka. Ingat tu. Ataupun hanya mendengar suara saja, ataupun Allah hanya mendengar suara sahaja, Allah hanya mendengar bunyi-bunyi sahaja, itu juga mustahil bagi Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengarkan segala-gala yang wujud. Segala-gala yang wujud didengar oleh Allah. Segala benda yang wujud dapat dikesan oleh sifat pendengar Allah. Bukan semata-mata suara yang dapat dikesan
bukan sekadar suara ataupun bunyi yang dapat dikesan oleh zat Allah, oleh sifat pendengar Allah, bahkan sesuatu perkara yang tidak bersuara pun didengar oleh Allah. Boleh faham tak tu? Ada pun yang mendengar suara ni, yang boleh mendengar suara dan bunyi sahaja, itu kita makhluk. Sifat pendengar kita makhluk hanya boleh mendengar suara. Maknanya sifat pendengar kita, deria pendengaran kita ni hanya boleh mengesan bunyi saja. Bunyi suara itu saja yang boleh dikesan. Itu pun ada syarat. Kalau bunyinya kuat, betul? Kalau perlahan dah tak dengar dah. Ataupun bunyinya kuat tapi jauh. Kuat tapi jauh, tak dengar dah. Itu sifat pendengaran kita tidak sempurna. Tidak sempurna, lemah. Sifat pendengar kita tak sempurna, lemah, dhaif. Tidak meliputi ta'alluqnya sifat pendengar kita ni, tak semua benda boleh didengar. Adapun sifat pendengar Allah, asalkan perkara itu ada, semuanya didengar oleh Allah. Berbunyi, tak berbunyi, bersuara, tak bersuara, semuanya didengar oleh Allah. Apa maksud boleh didengar? Maknanya sifat pendengar Allah Ta'ala itu dapat mengesan segala sesuatu yang wujud. Itu maksud Allah mendengar. Segala sesuatu yang wujud, apa sahaja yang ada, semuanya dikesan oleh sifat pendengar Allah. Bukan dengan makna mendengar Allah itu menadah telinga, bukan. Maha suci Allah dari ada telinga. Maha suci Allah dari beranggota, faham? Jadi faham baik-baik, kita selalu cakap Allah Maha mendengar. Selalu kita cakap Allah Maha mendengar. Tapi kefahaman kita salah. Kita hanya memahami yang Allah Ta'ala itu mendengar suara sahaja. Kalau begitulah kefahaman kita selama ini, Allah hanya mendengar suara sahaja, Allah hanya mendengar bunyi sahaja, maka kefahaman kita itu salah dan pegangan kita salah. Sedangkan Allah Ta'ala bukan sekadar mendengar suara. Segala sesuatu yang ada didengar oleh Allah. Tak peduli berbunyi, tak berbunyi, suara, tak suara, semuanya dikesan oleh sifat pendengar Allah. Okey, tulis. Maksud Allah Ta'ala mendengar, tulis, benda penting. Maksud Allah Ta'ala mendengar ialah, maksud Allah Ta'ala mendengar ialah segala sesuatu yang ada itu, segala sesuatu yang ada itu, sama ada bunyi atau suara ataupun yang tidak memiliki suara, semuanya itu dapat dikesan dalam kurungan nyata, dapat dikesan dalam kurungan nyata pada sifat pendengar Allah. Itu maksud Allah mendengar. Itu yang dimaksudkan dengan Allah mendengar. Maksud Allah mendengar ni, sifat pendengar ni boleh mengesan apa dia yang wujud. Apa saja yang wujud, semua dapat dikesan oleh sifat pendengar Allah. Bagaimana cara Allah Ta'ala kesan, macam mana nyata, itu wallahu a'lam. Tak boleh nak cerita sebab mukhalafah, tak serupa dengan makhluk. Jadi suara saya ni didengar oleh Allah. Tubuh badan saya ni juga didengar oleh Allah.
Kitab ini didengar oleh Allah. Tasbih ini didengar oleh Allah. Kertas tisu itu didengar oleh Allah. Bangunan ini didengar oleh Allah. Maksudnya, sifat pendengar Allah itu dapat mengesan kewujudan kitab ni. Sifat pendengar Allah Ta'ala itu dapat mengesan kewujudan suara saya. Sifat pendengar Allah dapat mengesan kewujudan meja ni. Sifat pendengar Allah dapat mengesan bangunan ini. Boleh faham tak tu? Itu yang dimaksudkan dengan Allah sebelum ni kita faham macam mana? Sebelum kita belajar, apa yang kita faham? Kita selalu cakap Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Apa yang kita faham? Allah dengar suara, itulah yang kita faham. Nampak tak tu? Jauh beza. Tak belajar dengan belajar jauh beza. Itulah untung Allah pilih kita belajar. Baik. Jadi lain kali bila kita sebut Allah Maha mendengar, makna kita menyebutnya ataupun kita menyebutnya dalam keadaan kita faham dengan kefahaman yang betul. Allah Maha mendengar, makna dalam hati kita segala-gala yang wujud, sama ada bersuara tidak bersuara, semuanya dapat didengar, dapat dikesan oleh sifat pendengar Allah. Itu maksud Allah Maha mendengar. Baik. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus dalam hati dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala itu satu sifat pendengar. Artinya satu sifat sama, artinya sifat pendengar. Itu sifat pendengar, satu sifat yang ada ia. Sifat pendengar ni ada ia, yakni sifat ma'ani. Sifat yang ada sungguh-sungguh. Sifat yang ada sungguh-sungguh. Sifat ma'ani. Jadi sifat pendengar Allah ni suatu sifat yang dirinya sifat tu ada sungguh-sungguh pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat pendengar ni duduk pada zat Allah. Sifat pendengar tu duduk pada zat Allah. Ditambah sikit jadi sifat pendengar tu ada pada zat Allah Ta'ala sedia kala lagi. Tambah sikit sedia kala lagi. Takut nanti ada yang faham baharu pula sifat pendengar Allah. Sifat pendengar Allah bukan baharu. Sifat pendengar Allah tu sedia kala lagi dah. Tidak ada permulaan bagi adanya sifat pendengar pada Allah. Macam kita, sifat pendengar kita baharu. Dulu kita pekak, dulu kita tuli, dulu kita tak boleh mendengar. Kemudian baru dikurniakan Allah nikmat pendengar, baru boleh dengar. Ni tak lama besok hilang lah, jadi pekak dah kita. Apa? Apa dia? Cakap kuat sikit. Pekak dah kita. Pekak, rabun, itu kata dalam kitab sana, sakit, pekak, rabun itu semua utusan malaikat maut. Utusan malaikat maut. Pekak, tuli, rabun, beruban, sakit, lemah, lesu, itu semua utusan malaikat maut. Makin banyak utusannya sampai kepada kita, memberitahu semakin dekat malaikat maut dengan kita. Bila makin banyak utusan dia sampai kat kita tu, menunjukkan dia makin hampir. Mati ni memang kita tak tahu. Mati ni memang kita tak tahu mati. Tapi tanda-tanda tu ada.
Bila kita mati, tak pasti. Mana kita tahu tarikh kita mati kat mana, bagaimana. Tapi tanda-tanda itu ada. Di antara tanda-tandanya tadi, dulu rambut hitam, sekarang putih dah. Tumbuh uban selai, cabut selai, tumbuh 5 helai. Tu. Gigi dari penuh-penuh, rongak dah. Tu semua alamat ataupun utusan malaikat maut. Sebut dalam hadis. Utusan malaikat maut. Jadi makin banyak utusan itu datang pada kita, menunjukkan dia makin dekat lah tu. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Makin dekat kepada mati. Makin dekat pada mati. Jadi sifat pendengaran kita tu, sifat pendengaran kita baharu dijadikan oleh Allah. Kemudian sifat pendengaran kita ni tidak meratai ta'alluqnya. Ada yang boleh dengar, ada yang kita tak boleh dengar. Mana tu maksud tidak meratai? Banyak benda yang wujud tapi kita tak boleh dengar. Suara kita hanya boleh dengar suara. Itu pun ada syarat. Kalau dekat, kalau kuat, kalau jauh dah tak dengar. Ni meja-meja ni, meja buku, kitab dan sebagainya, tak dapat dikesan dengan sifat pendengaran kita. Sifat pendengaran kita hanya boleh mengesan bunyi sahaja. Ada pun kitab ni tak boleh. Sebab tu kalau barang hilang jangan cari dengan telinga. Barang hilang cari dengan telinga. Mana boleh. Sifat pendengaran kita tak boleh mengesan kewujudan benda tu yang tak bersuara. Tu sifat pendengaran kita. Lemah, dhaif. Lemah, dhaif. Baharu, sebab tu berubah-ubah. Benda baru ni dia berubah. Dia tak duduk istiqamah macam tu, dia akan berubah-ubah. Tu sifat benda baru. Sifat benda baru dia berubah-ubah. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, kejap kuat, kejap lemah, kejap dhaif. Macam tu. Tapi ada juga yang tak ada tanda, mati tiba-tiba. Sebab tu bila ada tanda-tanda tu, itulah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Sebelum datang malaikat maut, datang dulu utusan-utusan dia. Pernah satu ketika ada seorang Nabi di kalangan Nabi-Nabi Allah bertemu dengan malaikat maut. Nabi ni kata dengan malaikat maut, wahai malaikat maut, nanti satu ketika bila kau nak datang cabut nyawa aku, kau bagilah tahu aku tanda-tanda dia, supaya aku boleh buat persiapan. Malaikat maut kata, baiklah, kalau aku nak datang nanti aku akan bagi tahu alamat dia, tanda dia. Selang beberapa belas tahun, puluh tahun, tiba-tiba datang malaikat maut tadi. Dia kata apa? Aku datang nak mencabut nyawa engkau. Wahai Nabi, ada seorang Nabi, aku datang ni nak cabut nyawa engkau. Kata Nabi tadi, bukankah dulu aku dah pesan kalau kau nak datang, bagi tahu. Kenapa hari ni kau datang, tiba-tiba datang nak cabut nyawa? Katanya malaikat maut tadi, sesungguhnya aku dah bagi tahu. Mana? Tak pernah bagi tahu pun. Tu, uban di atas kepala engkau. Uban di atas kepala engkau itulah cara malaikat maut memberitahu yang dia akan datang. Tapi ada pun mati terkejut tu, mati terkejut tak ada tanda ni, muda lagi, rambut hitam lagi, gigi cukup lagi, sihat lagi, boleh melompat, boleh berlari, tak ada sakit, mata terang, telinga tajam, mati tiba-tiba, tak ada tanda-tanda. Dah tu macam mana pula tu? Ada pun mati terkejut itu. Mati terkejut ni merupakan satu rahmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar bagi orang yang soleh. Bagi orang soleh,
Bagi orang yang ada persiapan, orang yang bersih hati, betul akidah, bersih hati, ikut syariat, mati terkejut ni, oh, suatu nikmat bagi diri dia. Satu nikmat bagi diri dia. Sebab apa satu nikmat? Kerana dia sentiasa dalam persiapan. Dia sentiasa dalam persiapan. Sentiasa dia waspada, hati-hati. Dia jaga amalan zahirnya, amalan batinnya sentiasa. Kalau dia buat dosa, cepat-cepat dia taubat. Dia usaha buat segala yang disuruh oleh Allah zahir batin. Dia usaha tinggalkan yang dilarang oleh Allah zahir batin sentiasa. Kalau dia tertinggal, dia taubat. Kalau dia tinggal, dia qada. Kalau dia berdosa, dia taubat. Dia sentiasa begitu. Jadi orang yang macam ni mati terkejut tanpa ada alamat tadi merupakan rahmat, nikmat bagi dia. Terus dapat nikmat Allah. Tapi sebaliknya mati terkejut ni satu kecelakaan yang sangat besar bagi fajir, bagi orang fasik, bagi orang fajir, bagi ahli maksiat. Mati terkejut ni satu celaka yang sangat dahsyat sekali. Mati dalam keadaan tak ada persiapan. Mati dalam keadaan tak ada persiapan. Jadi kata ulama, sudahkah kau buat persiapan nak bertemu dengan makhluk Allah yang namanya malaikat maut tu? Malaikat Izrail tu. Izrail tu maknanya hamba Allah. Adakah maknanya orang yang nak mati, di antara persiapan yang dia nak kena buat, dia kena kenal dulu malaikat maut yang dia akan jumpa one by one. Tubuhnya hitam. Kalau malaikat maut ni datang kepada orang fajir, orang fasik, ahli maksiat tadi, tak kisahlah laki perempuan, bila dia datang nak cabut nyawa orang fajir, orang fasik ni, rupanya dalam bentuk apa? Hitam tubuhnya, hitam sangat tubuhnya. Kemudian memakai pakaian yang hitam, tubuhnya hitam, memakai pakaian yang hitam. Baunya tersangat busuk. Baunya malaikat maut tadi tersangatlah busuk bau ni. Rambut dia meremang, terpacak-pacak rambut dia. Di mata, di mulut, di hidungnya keluar api dan asap. Matanya, hidungnya, mulutnya keluar api dan asap. Itulah bayangan rupa malaikat maut yang nak mencabut nyawa orang fajir, orang yang maksiat. Tu dia. Itulah dia makhluk yang kita akan jumpa besok. Kalau amalan kita tak baik, kalau hati kita kotor, itulah rupa malaikat maut yang akan cabut nyawa kita. Ni kalau orang baik, hatinya bersih, tak ada hasad, dengki, dendam, tak ada, tak suka bergaduh dengan orang. Dia ikut syariat, zahirnya ikut syariat, hatinya bersih, akidahnya betul, malaikat maut tu tidaklah sedemikian rupanya waktu datang nak mencabut nyawa tadi. Tapi kalau kita fajir, kalau kita jahat, kalau kita maksiat, begitulah malaikat maut tadi. Sedangkan sakit mati itu kata Nabi, ibaratnya dicincang-cincang 300 kali cincang dengan pedang. Jadi mati ni di dua sakit, satu sakit tubuh, satu sakit hati. Ini orang mana sakit yang akan dirasai oleh orang mati. Dua kesakitan. Yang pertama azab tubuh dia tu. Rasa sakit tu, roh nak keluar tu macam dicincang-cincang dengan pedang 300 kali. Tak mati. Macam mana rasa? Ni? Tu sakit dah tubuh. Kemudian hati sakit. Sakit sebab apa? Meninggalkan benda-benda yang kita sayang, yang kita cinta dalam dunia. Sakit hati. Pedihnya hati nak tinggalkan benda yang kita sayang, yang kita kasih
atas dunia. Jadi dua kesakitan. Sebab tu orang yang tak berapa nak ada benda-benda dunia, kurang sikit sakit hati dia. Berbanding dengan orang yang banyak memiliki kemewahan dunia. Sakit sangat hati dia. Kata Al-Imam Ghazali kalau tak silap, bayangan orang mati ni ibaratnya gini. Kita ni ditangkap oleh pencuri, lalu kita ni dipukul dengan sekuat-kuatnya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Diseksa daripada ujung rambut sampai ujung kaki, diseksa oleh pencuri tadi. Dan kita saksikan pada waktu tu anak, bini, harta kita semua dibawa lagi. Gambaran kita. Tadi dah sakit tubuh, kena dera, kena azab, kena pukul daripada ujung rambut sampai ujung kaki, diazab, diseksa. Dalam masa yang sama, dirompaknya, dibawa lagi, dicoleknya bini kita, anak-anak kita, harta kekayaan kita, semua dibawa lagi. Ni yang dimaksudkan tadi, dua kesakitan. Macam mana dia situasi orang yang macam tu? Itulah gambaran perasaan orang yang mati besok. Kita besok mati macam tu lah. Sakit roh nak keluar daripada badan kita. Sakit roh nak keluar satu lagi kecewa hati kita. Sakit hati kita, sedih hati kita sebab benda-benda yang kita sayang atas dunia, harta, benda, anak, bini, kawan-kawan, semuanya kita tinggalkan. Jadi dua kesakitan. Semua orang kena hadap lah. Semua orang kena hadapi benda tu. Tapi orang yang soleh, insya-Allah Allah ada bagi keistimewaan. Insya-Allah. Tidaklah sedahsyat itu. Tidaklah sedahsyat itu. Sebab tu hati, harta benda jangan simpan dalam hati. Bukan tak boleh kaya, boleh, tapi jangan simpan dalam hati. Ada ke tak ada sama. Buat ibarat macam tu. Sebab kalau simpan dalam hati, tu yang kita kecewa bila nak lepaskan. Payah nak keluarkan daripada dalam hati. Macam benda macam ni, tisu ni kan tak bernilai sangat. Kita tak simpan dalam hati tisu ni. Simpan dalam hati ke tisu? Dah. Sebab tu kita bila nak ambil kita nak buang. Kita tak rasa sayang nak buang. Sebab benda ni tak ada dalam hati. Tapi kalau duit ada tak dalam hati? Duit ada dalam hati. Sebab tu kalau nak buang, mikir banyak kali. Kita takkan buang. Mikir banyak kali sebab benda dalam hati. Sebab tu pesan ulama yang nama dunia ni jangan simpan dalam hati. Sekadar di tangan saja. Pangkat, jawatan, harta, kekayaan, tangan je. Jangan simpan dalam hati. Ibarat dia macam tisu ni lah. Kalau time nak ambil. Kalau time kita tak nak, kita lepaskan. Kalau dia tercicir pun tak ada masalah. Kalau orang nak datang rompak pun, rompaklah, tak ada masalah. Tak sakit pun hati kita. Itu ibaratnya. Nasihat ulama maknanya terhadap dunia tadi gitulah. Jangan simpan dalam hati. Hanya dalam hati ni hanya untuk Allah, untuk ibadah, untuk akhirat. Yang nama dunia ni di tangannya. Sekaya apa pun, tangannya. Sebab tu kalau mati besok, insya-Allah dia takkan kecewa sangat. Dia tak kecewa sebab benda tu tak ada dalam hati dia. Daripada sekarang kita nak kena latih dah diri kita. Sebagai persiapan nak menghadapi sakaratul maut tu. Sebagai persiapan nak menghadapi, latihan nak hadapi sakaratul maut tu, yang mana pasti kita akan tinggalkan segala-gala yang kita sayang, yang kita kasih, yang kita cinta dan sebagainya. Baik. Habis. Dengan dialah, yakni dengan sifat pendengar itulah Allah Ta'ala mendengar segala perkara yang ada. Ianya tidak tuli. Maha suci Allah daripada tuli. Maha suci Allah daripada tuli. Maha suci Allah daripada tuli dan yang seumpama tuli. Mana dalilnya, mana buktinya Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan pendengar? Kita beriman Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mendengar. Kita beriman Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar. Mana buktinya?
Mana bukti? Kita mesti kena tahu bukti. Takut-takut nanti dakwaan kita, pegangan kita tu bohong. Sebab tu mesti kena tahu bukti. Mana bukti? Kita nak menghukum Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar, tidak semudah saya menjatuhkan hukum bahawasanya abang-abang, kakak-kakak depan saya ni mendengar. Sebab bila saya cakap, saya tanya hangguk. Kalau saya tanya jawab, itu tanda-tanda yang saya tengok sendiri. Abang kakak ni yang dekat depan saya ni ada sifat pendengar. Tapi Allah, kita nak mengatakan, nak meyakini bahawa dia ada sifat pendengar macam mana? Kalau kita tanya, bukti abang kakak yang ada depan saya ni ada sifat pendengar, buktinya bila saya tanya dia jawab. Bila saya tanya dia jawab dengan jawapan yang betul, maknanya dia ada sifat pendengar, dia faham apa yang saya sampaikan. Itu dalilnya. Tapi bila kita nak mengaku, nak mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar, mana bukti? Mana bukti? Nampak tak tu? Mana bukti? Tapi kita beriman Allah Ta'ala ada sifat pendengar, Allah Maha mendengar. Mana? Mana bukti? Kalau macam kawan-kawan tadi, kita boleh beritahu, bila saya cakap, bila saya tanya dia jawab. Bila saya panggil dia berpaling, itu menunjukkan dia ada sifat pendengar. Itu kawan-kawan manusia. Tapi bila kita kata Allah ada sifat pendengar, Allah mendengar perkataan kita, Allah mendengar segala-galanya, mana dalil? Mana bukti? Sebab tu mengetahui dalil, bukti yang menunjukkan atas pegangan dan kepercayaan kita Allah Ta'ala itu Maha mendengar, dalil tu wajib kita kena tahu. Tak payah cari sendiri. Dalam kitab ada dah, ulama dah tolong carikan untuk kita. Sebab kalau suruh kita cari, mati duduk balik pun takkan jumpa dalil. Sebab kita tak cukup alat nak korek ilmu yang ada dalam Quran hadis, tak cukup alat. Ulama dah siapkan, ni dalilnya, ni bukti. Di atas pegangan dan kepercayaan dan keyakinan kita Allah Ta'ala itu Maha mendengar. Wa huwas sami'ul basir. Ianya Allah Ta'ala yang Maha mendengar dan yang Maha melihat. Itu dalil lah tu. Itulah bukti. Sebab tu dipanggil dalil nakli. Dalil makna bukti yang diambil daripada Al-Quran. Dalil naqal. Naqal makna ambil daripada, pindah daripada Quran. Nakli makna pindah daripada Quran, bawa masuk sini. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu hudan, petunjuk, pedoman bagi orang yang takut kepada Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan, kesamaran, pertikaian, kesangsian di dalamnya Al-Quran. Maka ayat ini disebutkan dalam Al-Quran, maka tidak syak dah. Tidak ada syak dah. Allah Ta'ala berfirman, wa huwas sami'ul basir. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Tapi dalam Quran ni tak sebut Allah ada sifat pendengar, faham? Dalam Quran ni tak sebut Allah Ta'ala ada sifat pendengar, dah. Dalam Quran kata Allah Maha mendengar. Cuma kata ulama, faham daripada ayat itu menunjukkan Allah mesti bersifat dengan faham daripada perkataan faham daripada mendengar itu menunjukkan lazim Allah ada sifat pendengar. Faham daripada mendengar, lazim daripada mendengar mesti ada sifat pendengar. Lazim daripada kita kata seorang tu dia kaya, kawan kita Zaid dia orang kaya, lazim daripada kata kaya mestilah ada tak payah tanya dah. Tak payah tanya dah. Bila saya kata saya ada seorang kawan namanya Zaid, dia kaya, dia tiba saya nak tanya boleh tak? Ya, apa soalan dia? Dia ada harta ke? Tak payah tanya dah, maklum dah bila kata kaya tu lazimnya adalah sama lagi ni, Sami'ul basir, dia Maha mendengar, Maha melihat. Tak payah tanya dah, ada ke sifat pendengar Allah tu? Tak payah tanya. Lazim dari mendengar menunjukkan adalah sifat pendengar. Boleh faham? Gitu. Tu dalil dia tu. Jadi kita percaya Allah Ta'ala tu mendengar bukan kosong-kosong, bukan tiru orang, bukan tiru nenek, bukan tiru mak ayah, bukan tiru kawan-kawan.
Kita berpegang, kita percaya, kita beriman Allah Ta'ala itu Tuhan yang mendengar, yang ada sifat pendengar. Dalilnya, buktinya ada dalam Quran. Tu. Tu dalil dia tu. Kalau macam kawan-kawan mendengar tadi, kita boleh tunjukkan tu. Bila saya panggil, dia pandang. Bila saya panggil, dia datang. Bila saya tanya, dia jawab. Itulah dalilnya dia ada pendengar. Itu kalau orang. Kalau Tuhan, kita nak kata Tuhan mendengar macam mana? Ada ke Tuhan menyahut waktu kita doa, Ya Allah, Ya Rahman, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Allah jawab, kita dengar, dia jawab, baiklah. Ada macam tu? Sebab tu nak menghukum Allah Ta'ala itu ada, nak menghukum Allah Ta'ala itu mendengar, melihat dan sebagainya, perlukan dalil. Dia masuk dalam perkara yang wajib akli yang nazari. Wajib akal yang nazar, makna nak kena tilik, nak kena cari bukti-bukti. Itu maksud nazar. Tak sama macam ni tadi. Saya nak menghukum jai mendengar, itu wajib akli yang daruri. Tak payah bawa dalil. Saya panggil jai. Jai pun pandang. Dia pun tak. Makna tak payah nak dalil bukti dah. Makna saya menghukumkan jai mendengar, tak payah bukti. Senang aja saya hukum, saya menetapkan yang dia mendengar. Tadi dia panggil, dia pandang. Saya tanya, dia jawab. Tak payah nak bawa dalil, nak dalil-dalil, tak payah. Itu namanya wajib akli yang daruri. Wajib akal yang mudah maksudnya. Kita menghukumkan benda tu mesti ada dengan mudah, tak payah dalil-dalil. Tapi nak menghukumkan, nak menentukan Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu berkuasa, ini perlukan dalil. Sebab Allah ni bukan jenis sesuatu yang boleh kita tengok dengan mata kepala gini. Jadi dalil-dalilnya dia dah siap. Ngaji je lah. Siap ngaji je dah. Sebab tu rugi kalau kita tak nak ngaji. Ulama' dah penat-penat dah carikan dalil, bukti begini begitu, nak ajar kita akidah supaya akidah kita tak salah, tak sesat, supaya kefahaman kita betul. Kita tak nak belajar, tu sombong kita. Tu kita yang rugi. Baik, dan makna mendengar itu ialah nyata. Okey, nyata tu faham baik-baik tu perkataan nyata tu. Kalau nak catatlah tadi tu. Maksud nyata tu untuk mudah kefahaman kita, dapat dikesan. Nyata tu makna dapat dikesan ataupun boleh dikesan oleh sifat pendengar Allah. Itu maksud nyata tu. Dan makna mendengar itu, yakni maksud ataupun makna Allah mendengar itu ialah nyata, yakni dapat dikesan. Nyata makna dapat dikesan segala perkara yang ada dengan sama', dengan sifat pendengar. Artinya sifat pendengar Allah. Makna dengan sifat pendengar Allah Ta'ala itu, Allah boleh mengesan segala yang ada. Itu maksud nyata tadi tu. Dan kita sebut nyata segala yang ada. Apa maksud nyata? Jadi makna kita cuba huraikan, cuba terjemahkan lagi dengan makna yang dekat-dekat untuk kita nak mudah nak faham. Nyata di mana boleh dikesan. Macam sekarang ni kita ada sifat pendengar kan? Jadi apabila dalam diri kita ni, kalian ni ada sifat pendengar, jadi sifat pendengar yang ada dalam diri kalian tu dapat mengesan suara saya, dapat mengesan bunyi suara saya. Itu maksud nyata. Nampak tak? Suara saya ni nyata pada sifat pendengar kalian. Maknanya sifat suara saya dapat dikesan oleh sifat pendengar kalian. Tapi cuba kita tengok ni benda ni, benda ni, mic ni, adakah dapat dikesan kewujudan dia dengan sifat pendengar? Boleh tak? Sifat pendengar kita boleh kesan tak kewujudan dia? Boleh cari tak? Kalau benda ni hilang, boleh cari tak dengan telinga? Tak boleh. Tapi kalau suara boleh dengar tak? Tu maksud suara boleh dikesan oleh sifat pendengar. Ada pun benda ni dia tak bersuara, dia sifat pendengar kita tak boleh nak kesan kewujudan benda ni. Tapi sifat pendengar Allah tak peduli suara tak suara, asalkan benda tu ada, dikesan oleh sifat pendengar Allah. Itu yang kata Allah Maha mendengar. Baru kita faham, subhanallah, Maha mendengarnya Allah. Itu kata Maha mendengar. Sangat-sangat dahsyat kesempurnaan sifat pendengar Allah, sehingga yang tak bersuara pun didengar oleh Allah. Jadi kita jangan macam mana ya Allah dengar benda tak suara. Kita bukan sedang sembang sifat pendengaran kita. Kalau kita sembang tentang sifat pendengaran kita, memanglah kita bengong. Macam mana kita nak dengar? Bukan ada suara benda ni. Macam mana nak dengar? Itu kita. Jangan lupa, kita sedang membicarakan, menyatakan tentang sifat kesempurnaan
Allah yang tak serupa dengan sifat makhluk. Bahkan sifat yang maha sempurna. Kalau kata Allah maha mendengar, makna apa maksud maha mendengar? Mendengar dia meliputi sehingga yang tak bersuara pun, tak bersuara ni, benda ni tak bersuara, asalkan dia ada, dapat dikesan oleh sifat pendengar Allah. Allah dapat mengesan kewujudan benda ni dengan sifat pendengarnya. Sebab tu kita kata Allah mendengar kepada benda ni. Bukan mendengar suara benda ni, bukan maksud benda ni suara, kewujudan ni macam kita ni, mata kita ni boleh mengesan kewujudan ni, nampak, dapat dikesan. Yang kita kata nampak ni, mana sifat penglihatan kita dapat mengesan kewujudan benda ni. Makna benda ni nyata pada sifat penglihatan kita. Bila mata kita dapat mengesan ni, ini dia kata nyata. Nyata mata kita, sifat penglihatan kita dapat nyata, dapat kesan kewujudan ni. Sebab tu kita nampak, sebab tu kita kata kita melihat tu maknanya sifat perlihat kita dapat mengesan. Pada zahir lah, hakikatnya Allah yang memperlihatkan. Pada hakikatnya Allah lah yang memperlihatkan. Tu penting ngaji tauhid, tak boleh laju-laju. Dia kena macam tu. Slow-slow. Kalau baca kapal terbang, boleh naik kapal terbang lah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah yang bagi faham. Sebab kita dulu, Masya Allah, memang tak faham betul memang tauhid ni. Memang tak faham, pening. Balik rumah tak boleh baca kita apa benda lah dalam kitab tauhid. Padahal duduk pondok, duduk pondok, pandai. Pandai apa kalau duduk pondok makan tidur berak, taknya pandai. Cara ngaji tu salah. Sebab tu saya nak kongsi dengan kalian, tak payah duduk pondok pun, ikut kelas, cara ngajinya betul, boleh faham insya-Allah. Caranya itulah, kena catat istilah-istilah tu, kena fahamkan betul-betul sebelum jumpa istilah yang baru. Kena ambil benda tu, jangan ngaji sambil dengar, sambil lalu macam tu. Boleh, memanglah kita tapi kita sebenarnya kita kan benda yang kita tak faham. Allah Ta'ala, sifat pendengar Allah Ta'ala tu ada ta'aluk. Okey, fahamlah yang ada ta'aluk. Lepas tu ta'aluk tu apa? Tu yang ta'aluk apa? Ta'aluk itu yang jadi. Betul tak? Nah, insya-Allah. Jadi dalam kelas kita lain disebut nyata ni, dia sebut masalah ta'aluk inkisyaf. Nyata. Inkisyaf. Ta'aluk inkisyaf. Maknanya nyata, terbuka. Tu bahasa dia. Benda yang tak nampak terbuka. Tu maksud nyata, macam orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kasyaf kan. Benda yang rahsia, tapi pada dia dibukakan oleh Allah. Benda tu tutup. Tapi bila Allah Ta'ala bagi dia kasyaf, terbukalah, nyatalah pada dia benda tu. Pada orang lain benda tu jadi rahsia, tapi pada dia nyata benda tu. Mana Allah membukakan, Allah menyatakan benda tu pada diri dia. Empat mengesan. Jadi bagaimana sifat pendengar Allah mengesan kewujudan tadi? Tidak sama seperti sifat pendengar kita mengesan benda-benda ni. Tak sama walaupun perkataan ni sama. Sifat pendengaran kita boleh mengesan suara. Sifat pendengar Allah juga boleh mengesan suara. Hakikatnya tak serup. Cuma pada bahasa tu tadi je. Bagaimana hakikat sifat pendengar Allah boleh mengesan kewujudan bunyi, kewujudan benda ni? Wallahu a'lam. Dia saja yang tahu hakikat diri dia, hakikat perbuatan dia, hakikat sifat-sifat dia sendiri yang mengetahui. Sebab dia mukhalafah dalam segala hal. Dia tak menyamai dengan makhluk dalam segala hal. Perbuatannya, sifatnya, zatnya tak sama, tak serupa. Belajar sakat situ, faham sakat situ sudah. Sampai benda yang tak boleh nak diungkap oleh akal kita, tinggalkan. Jangan tebeng. Jangan tebeng. Yang Kelantan kata apa? Tebeng. Jangan tebeng. Jangan paksa, nanti gila. Faham? Macam mana Tuhan tu begini pun tidak, begitu pun tidak, begini pun tidak, begitu. Macam mana? Duk cari juga macam macam pecah otak kita. Dah cakap seseorang. Cakap seseorang, sengih seseorang, rupa wire shot dah. Orang suruh belajar yang berdoain.
Kau pergi belajar benda pelik-pelik. Aduh, aing tak nak ngaji belajar pelik-pelik. Dah butuh ayah. Nak ke mana? Tok guru pondok besar-besar tu, tok guru ngaji 30, 40, 50 tahun tak ada kata, korang ni kena belajar benda hakikat-hakikat ni. Tak ada dipesan anak murid ni. Ngaji sifat 20 kasih faham elok-elok. Tu pesan dia. Padahal dia lagi tahu lagi segala benda, nampak tak? Kita ni yang basuh dulu berak kendian. Tahu basuh dulu berak kendian? Basuh dulu kemudian pergi berak. Kita kata kena belajar benda-benda ni. Ulama kata tu bukan fardu ain. Ni fardu ain. Ni ngaji dulu. Tak payah nak kalut-kalut ngaji benda pelik-pelik daripada orang. Nanti kan takut rosak akal kita ni. Haram kita belajar benda yang tak boleh terima di akal kita. Sebab tu kita pun andai kata betul kita tahu benda tu, haram kita ajar kepada orang yang akal dia tak boleh terima benda tu. Sebab boleh membinasakan akal orang-orang tu. Ya, kita boleh faham. Kita faham, tapi yang nak terima tu. Dia ada berapa gig je? 3 gig je. Dia punya apa? Orang panggil memory card dia ada 3 gig je. Kita nak masukkan yang megabyte apa benda semua tu. Tak ke? Hang kepala otak kawan tu. Hang. Bahaya. Sebab tu tok guru dia tak ajar benda-benda ni. Tengok anak murid basuh berak pun tak pandai lagi, kau nak ajar benda-benda pelik ni. Tak jadi gila anak murid ni kan. Sebab tu nak cerita makin kiamat makin kurang ilmu-ilmu tu, makin lenyap. Sebab orang makin tak layak terima, nak ke kiamat lah tu. Bukan tak ada ilmu-ilmu tu, ada, tapi makin tak ada. Allah jadikan asbab. Allah jadikan asbab makin hilang ilmu. Dah berapa banyak dah. Tak macam dulu mau semua macam-macam tu ngajak. Padan dengan orang waktu tu. Padan dengan penerimaan ni. Sekarang rukun sembahyang pun kita tak erti. Bab air, bab najis pun tak tahu. Mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah pun tak tahu. Macam mana nak ngaji benda tu? Jadi makin lama makin tak ada dah. Orang yang kuasai ilmu-ilmu macam tu makin tak ada, nak dekat kiamat lah tu. Itulah tanda dia sebenarnya. Kena terima dah hakikat. Bukan tak ada, makin kurang, makin tak ada. Jadi takut kalau kita ajak kepada orang yang tak padan, nanti membinasakan, rosak. Orang jadi rosak, bukan jadi elok, orang jadi rosak. Jadi yang utama kita orang awam ni fardu ain tu ngaji lah. Ngaji fardu ain ni tak payah pelik-pelik. Tak payah nak nunjuk pelik daripada orang. Kemudian Allah, fitnah dalam belajar ni pun banyak fitnah. Dalam belajar tu sendiri banyak fitnah dah. Dalam nak cari bahan ni, nak dekatkan diri dengan Allah, sedang cari bahan tu ada perangkap fitnah banyak dah. Sebab tu kita kena dengar nasihat tu guru tu, sebab dia lebih tahu, lebih alim, lebih pandai dalam hal perjalanan ibadat ni. Dengarlah nasihat dia orang. Janganlah nak buat kerah kepala kita. Kita lebih gerti pada tutup guru tu. Tak payah. Dia lebih faham lagi daripada kita. Kemudian, dan makna mendengar itu ialah nyata segala perkara yang ada dengan sama artinya pendengar. Sama ada perkara itu suara dan lainnya. Kita dah terang tadi. Kalau faham tadi, fahamlah sini. Sama ada perkara itu bersuara ataupun lainnya, semuanya Allah Ta'ala nyata dengan sama itu. Semuanya nyata dengan sifat pendengar Allah. Tak kisah benda tu berbunyi, tak berbunyi, bersuara, tak bersuara, asalkan benda tu wujud, maka didengarlah oleh Allah. Ianya Allah tidak tuli. Sifat tuli Allah ni mustahil. Sifat tuli Allah ni mustahil. Adapun tuli ni sifat kita. Tuli ni sifat kita. Sifat yang harus bagi kita makhluk, tuli ni. Tapi pada Allah, tuli ni mustahil. Dan dalil atas ada sifat sama. Bawa dalil lagi. Tadi dah ada dalil dah kat atas tu. Ini dalil apa pula? Ini namanya dalil akal. Ini namanya dalil akli, dalil akal pula. Tadi dalil Quran. Makin banyak dalil, makin bagus. Makin banyak bukti, lagilah kuat, lagilah mantap, lagilah kejam, lagilah jazam. Ini namanya dalil akli.
Dan dalil mana bukti yang menunjukkan atas ada sifat sama', sifat pendengar Allah. Dia di Allah tidak tuli, itu dalilnya ialah kita fikir. Gunakan akal fikir. Di antara cara mensyukuri nikmat akal yang diberi oleh Allah, gunakan akal untuk mencari dalil-dalil tentang kewujudan Allah. Kita gunakan akal kita melihat, memandang, memikir sehingga mendapat keputusan tentang adanya Tuhan yang maha sempurna, yang maha esa, yang maha kuat dan sebagainya, yang menjadikan gunakan akal. Ya, jadi itu di antara cara bagaimana nak mensyukuri nikmat akal yang diberi oleh Allah. Gunakan pada tempat yang betul. Ya, kita gunakan akal cari dalil, gunakan akal berfikir untuk mendatangkan keyakinan bahawasanya mesti ada Tuhan yang maha hebat, maha sempurna. Ini dalil, ini di antara cara dia. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala sifat, kalau tidak ada sama pada Allah Ta'ala, apa jadi? Akal kita fikir, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan pendengar, maksudnya apa? Nescaya adalah ia, Allah Ta'ala itu bersifat dengan tuli. Dah akal memang fikir macam tu. Kalau tak hidup, maknanya apa? Mati. Kalau tak mendengar, tuli. Dia tak pergi ke lain. Akal kita dia fikir macam tu. Kalau tak hidup, mana mati? Kalau tak bergerak, diam. Itu akal fikir. Akal tak kata kalau dia tak bergerak, dia bergerak. Oh, tu sengit. Tadi tengok si Polan tu, dia diam. Dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Lepas tu dia tak bergerak. Kalau tak bergerak menafikan apa? Tidak bergerak menunjukkan apa? Diam. Dia kata tadi aku tengok orang tu, dia tak bergerak. Dah tu kau tengok dia macam mana? Dia bergerak. Macam mana pula tu? Tak bergerak tu, diam pula. Ni kalau tak mendengar, tuli ya. Takkan nak kata kalau dia tak mendengar, dia melihat, tak kena regu, tak kena regu. Mendengar lawannya tuli, melihat lawannya buta, hidup lawannya mati. Ini tak kena lah pula. Bila seorang itu apabila dia tidak hidup, menunjukkan dia berkuasa. Tak kena tu, lawan apa pula hidup lawan berkuasa, hidup lah mati lah. Samalah sini, akal kita fikir kalau Allah tidak bersifat sama, menunjukkan dia bersifat dengan lawan sama. Lawan bagi pendengar apa? Tuli lah. Lepas tu apa jadi kalau Allah tu tuli? Boleh ke akal kita ni terima nak kata Tuhan yang kita mengaku tidak ada Tuhan kecuali dia sahaja yang berhak disembah dengan sebenar-benar? Layak ke nak dipanggil dia tu Tuhan kalau dia tu bersifat tuli? Timbang lagi dengan akal fikiran kita. Sebab tu Tuhan ni kita kena faham. Tuhan ni dia mesti sempurna dalam segala hal. Itu Tuhan. Kalau ada satu sahaja kelemahan, bukan Tuhan lah tu. Faham tak? Satu je kelemahan dia. Yang semua sempurna, satu dia ada lemah. Oh, bukan Tuhan dah tu. Tuhan ni dia tidak ada kelemahan walaupun satu. Contoh ni, jika ia Allah Ta'ala tuli, nescaya adalah pada Allah Ta'ala itu penyakit. Kalau Allah tuli, menunjukkan ada penyakit pada Tuhan. Situ pun dah tak masuk akal kita dah. Mustahil. Tuhan apa ada penyakit? Tuhan apa kurang ni? Tak layaklah nak dipanggil Tuhan kalau dah kurang. Situ pun sebenarnya dah cukup dah nak jadikan dalil akal. Cukup sakat situ pun tak apa dah. Dalil akalnya, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan pendengar, menunjukkan dia mesti bersifat dengan tuli. Tuli ni sifat kekurangan, tuli ni sifat kelemahan. Akal tak boleh terima ada sebarang jenis kelemahan, kekurangan pada Allah. Situ pun dah cukup dah nak jadikan dalil akal, cukup dah sakat situ. Tapi sini musoneh diheret panjang lagi nak bagi puas hati sungguh-sungguh. Dan tiap-tiap yang ada penyakit itu tentu sekali berkehendak dan berhajat kepada yang menghilangkan. Atau akal kita fikir, setiap orang yang ada kelemahan, kekurangan, akan ada hajat di dalam dirinya kepada yang lain untuk menghilangkan masalah dia tadi. Contohnya bila kita sakit,
Akal kita mikir kalau kita sakit tentu kita ada hajat kepada sesuatu yang nak menyempurnakan, nak menyembuhkan daripada kita sakit menjadi sihat. Makna hajat tu ada dah, hajat kepada yang lain, kehendak kepada yang lain untuk menyembuhkan. Contoh bila kita sakit gigi, dalam diri kita ada kehendak nak jumpa doktor, mudah-mudahan boleh selesaikan masalah sakit gigi kita. Tapi bila ajak pergi tak nak, takut. Tapi paling tidak walaupun dia tak pergi, dalam hatinya dah ada kehendak kepada yang lain. Ni Tuhan, ni Tuhan. Tuhan apa kalau dia sendiri pun ada hendak pada yang lain? Bukankah dia bersifat dengan istighna Tuhan ni? Bukankah Tuhan tu sifat dia istighna? Tidak berkehendak kepada yang lain, tidak berhajat kepada yang lain. Tiba-tiba dalam masalah ni nak pula kepada yang lain supaya menyembuhkan penyakit dia tadi tu. Situlah mustahil. Dan tiap-tiap yang penyakit, ada penyakit itu tentu sekali berkehendak dan berhajat kepada yang menghilangkan. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Tentulah tidak ada. Siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit? Allah lah. Tentulah tidak ada. Dan jika ia Allah menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, dia kata Allah lah yang sendiri sembuhkan diri dia. Dia jawab macam tu. Maka kalau Allah lah sendiri yang menyembuhkan penyakit tuli dia tadi tu, maka jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa daripada Tuhan. Menunjukkan sifat ada penyakit yang namanya tuli-tuli tadi berkuasalah daripada Allah, sehingga dia boleh mengurangkan kesempurnaan Allah. Dan iaitu makhluk yang namanya penyakit tuli tadi lebih kuat daripada Allah. Mustahil. Apa maksud mustahil? Tak boleh terima pada akal sekali-kali. Tak masuk akal. Kerana membawa kepada makhluk lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pula lemah. Maka jika Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini. Kalau Tuhan bersifat lemah, tak adalah alam ini. Betul? Dan iaitu tak ada alam batil, salah, karut. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Makhluk ni dah ada dengan pandangan mata kita. Ini musyahadah yang dimaksudkan di sini. Kalau kita ngaji, kita tasawuf, dia kata musyahadah. Musyahadah ni maksud apa? Hamba sentiasa merasakan kewujudan Allah dalam hati dia. Itu musyahadah kalau di segi ilmu tasawuf. Dia memandang kepada Allah dengan mata hati. Dengan makna dia sentiasa sedar yang dia tu, yang Allah Ta'ala itu wujud. Asbab ni lah, benda-benda ni lah, makhluk-makhluk ni lah yang menunjukkan Allah tu ada. Gerak diam dia, pemikiran dia, kefahaman kita, perkataan kita, pandangan, pendengaran kita. Bukankah makhluk? Siapa yang menjadikan penglihatan kita? Allah. Tu nak bagi tahu ada Allah lah tu. Ni kita boleh melihat ni. Kita boleh melihat ni. Nak bagi tahu ada Allah lah ni. Tapi kita tak adalah terfikir benda tu. Kita melihat je lah. Tapi penglihatan kita tu tak membawa hati kita teringat kepada Allah yang menjadikan penglihatan kita. Sekarang kita boleh dengar lah. Siapa yang memperdengarkan suara ni? Allah. Tapi walaupun kita boleh mendengar, tak membawa hati kita teringat kepada Allah yang menjadikan pendengaran kita. Ada pun orang yang musyahadah tu, apa sahaja ni, alam ini, makhluk-makhluk ni, semua tu bagi tahu dia adanya Allah, sempurnanya Allah, kuasanya Allah, pemurahnya Allah, dan sebagainya. Itu yang dikata musyahadah. Mata hati mereka tu sentiasa duk ingat kepada Allah kerana ditolong oleh makhluk-makhluk ni lah. Sebab tu dia kata makhluk ni mazhar, makhluk ini tempat nak menzohirkan kewujudan Allah. Dengan melihat makhluk, dengan mengetahui adanya makhluk, makna hamba tadi mengingat kepada Allah yang menjadikan. Sebab mustahil adanya kita ni kalau tak ada Tuhan. Sekarang ni kita boleh bergerak diam ni, Allah sedang takbir kita lah ni. Allah sedang mentadbir kita lah ni. Ni kita boleh berfikir ni, otak kita sedang berjalan ni, Allah yang takbir ni. Mustahil otak kita boleh memikir berjalan ni, bergerak ni kalau tidak dijadikan oleh Allah. Tapi hati kita tadi tu lalai. Hati kita tu lalai, dilalaikan oleh benda-benda lain, sehingga terlupa apa yang sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada kita. Sebenarnya Allah nak bagi tahu yang kewujudan dia tu sentiasa. Hakikatnya begitulah.
Itu kata musyahadah. Musyahadah tu memandang kepada Allah dengan mata hati, bukan memandang gini, memandang dengan mata hati. Mana dia sentiasa sadar dan merasakan kewujudan Allah tu sentiasa. Mikir tu pemikiran kita tu pun sendiri Allah yang jadikan tu pemikiran gitu. Nak teringat kepada Allah tu pun sendiri dijadikan oleh Allah. Kita nak ingat kepada Allah tu, ingat kepada Allah tu sendiri adalah daripada Allah juga. Tu yang kita kata mereka tu tak ada kewujudan pun, melainkan kewujudan Allah yang sebenar-benarnya. Tu hakikat dia begitu. Kalau musyahadah dalam kitab tasawuf ni lah, maka kejaplah di hati kita bahawasanya Allah Ta'ala yang bersifat dengan pendengar, ianya Allah tidak tuli. Itulah pengakuan yang sebenar yang muafakat ia dengan pengakuan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala yang mendengar lagi maha melihat. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ilmuhu wa atam. Jadilah mudah-mudahan Allah beri kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat, kefahaman yang sempurna, ingatan yang kekal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk mengambil manfaat dan faedah daripada ilmu tauhid yang kita belajar, dan dapat diserapkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala hal, dalam segala tempat, dalam segala keadaan. Dan dengan berkat menjadi ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita doa pada Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak bini kita, laki kita, adik-beradik, kawan-kawan kita, sepupu sepapak kita, iba luai kita, mak bapak kita khususnya, dan ibu bapa mentua kita, semualah kawan-kawan kita, semuanya tak terkecuali, semua muslimin muslimat yang baik dengan kita, yang tak baik dengan kita, mudah-mudahan sekaliannya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah zahir dan batin ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Taala melahirkan di kalangan kita anak-anak keturunan yang soleh, solehah hingga kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Taala merezekikan kepada kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik kepada kita untuk terus istiqamah, sabar belajar, jaga niat kita dengan niat yang baik. Mudah-mudahan kita doa juga kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan, kejayaan, pertolongan kepada umat Islam yang sedang dizalimi oleh orang-orang kafir harbi, sama ada di Palestin, di Yaman dan sebagainya. Mudah-mudahan dibantu, ditolong, diberi kemenangan oleh Allah, diberi kelepasan oleh Allah. Mudah-mudahan sekalian musuh-musuh Allah Ta'ala itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana fakif ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'ali qudri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah pukul 1 nanti ada kelas, pukul 1 ada kelas Muniyatul Musalli, insyaallah. Pukul 1 insyaallah di KWHP. Malam. Sama jumpa ni. Sama-sama. InsyaAllah betul. Kalau banyak-banyak dan biasa dari Fizzah tidak tu ayat Quran ke hadis? Wallahu a'lam. Tak ingat. InsyaAllah. Terima kasih Haji, doa saya. Allahumma salli. Kelas tak jadi dah mula belum Malam tadi dah mula. Yalah, insya-Allah. Rumah. Tu kerja balik pondok ngaji Quran kamar-kamar pula. Start kamar. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Apa lagi nak buat dah pecet. Iyalah, baguslah tu Allah Taala bagi taufik. Saya duduk rasa lama. Saya ngaji kitab seminggu sekali je. Saya tutup saya duduk di ujung tu. Masuk tu pondok masuk ujung tu ada askar pecet bola. Belakang rumah tu dia bagi satu guru sebenarnya dah. Jadi datang ke mana orang nak ke sapi. Saya ngaji dia di mana orang lah. Saya ngaji mana orang tu 84. Start pukul 5, 6, 7 saya pindah
kapal laut sampai 2001, maknanya dekat-dekat dengan 10 tahun juga lah. Minggu sekali, seminggu sekali. Masya Allah. Tapi sebab bila saya tak belajar kita adab. Saya belajar kita adab bila? Saya mengajar di Syed Alam. Belakang bomba Pakai apa? Dia pun dari banyak Abdul Nur. Kita ngaji pondok. Sebab dia nak ngaji ke guru lain. Saya kecil hati dengan dia sebab apa tau? Kita hikam lah. Kodam tanya. Dia tanya tu dah jauh. Kalau tanya tengah-tengah takut dia marah. Dia backing kan. Dia kata cuba tak faham lagi. Saya penyakit lah. Cuma penyakit kayak gitu tu bila dengar sejuk badan. Penyakit saya lah. Penyakit ilmu kan. Lepas tu saya itulah kawan kata ada satu orang Ustaz Rahim kat Kasar. Cik semuanya pergi juga lah. Dia ngajar berlama. Pergi berlama itu tu. Tapi dia ngajar hikam malam Jumaat lah. Kat Sepedau juga. Sama dia saya nak pergi ke Ustaz Rahim. Saya tak minta izin dia. Waktu tu lah. Apa belajar banyak macam-macam. Saya dah ngaji sampai Darus apa tu. Turun Nafis. Macam-macam biasa ngaji semua. Seminggu sekali. Tapi sebab kita tak ngaji kita ada. Sebab Rahim. Banyak aku yang ganggu. Macam mana? InsyaAllah tu ilmu lah tu juga tu Allah nak bagi kita ilmu lah tu. Maknanya terakhir ni umur 20 tahun lah. Tapi maknanya pas sikit lah ambil dah sehari satu kan. Tak apa, asalkan belajar. Asalkan belajar. Macam ustaz pun macam ngaji pun dia juga. Bila ngajar tahu muka. Ngajar tahu muka. Peningnya tu ngaji dia tak faham. Tapi ustaz juga anda. Allah sallallahu Muhammad. Tak ada. Saya dah ngaji. Tak ada juga. Tak ada sikit-sikit. InsyaAllah. Saya ngaji dulu tak saja. Masa bila pondok tu. Sekarang 8 tahun dulu lah. Sebelum PKP tu. Ngaji dia ada benda. Lepas tu dia suruh ngapal kan. Kita ngapal. Saya sebenarnya saya segan. Ada 3 bulan. Lepas 3 bulan tu ustaz. Saya tak. Kalau Allah saya tak ngapal. Masuk. Segera masuk. Saya tak apa saja dia. Ngapal dia pondok dia je. Jadi cepat tu dah. Saya baca apa kita malas. Kita malas tu dari mulahan dah. Yalah. Saya ngaji tak jam dah pencet dah 50. Apa 57 58. Lima tahun lepas kita kata kan. Tapi kalau kita mengaji awal-awal dulu kali kita tak ngapal dah. Banyak dah malas. Hemah kita dah kurang sekarang. Hemah dah kurang, dah malas. Minum juga. Tapi tak lama dah selama tu 80 lagi ya. Mengaji 40 tahun, 120 dah. Dia ngaji 40 tahun pula, 160 boleh dah. Saya apa nama Imam Mahmud. Umur 40 tahun belajar, 40 tahun belajar, ngaji berapa tahun? 160 boleh dah. Kita balik 20. Sebab tu ada kata Tok Guru, jangan kita ingat umur kita 60 tu kita dah lambat mengaji dah. Kita tak tahu barangkali umur kita dipanjangkan oleh Allah. Makna umur 60 tu kalau kita mengaji, andai kata Allah Ta'ala bagi kita umur 100, makna kira awal lah 60 tu. Cara dia nak tingkatkan hemah kan. Kadang-kadang kita jadi, alah aku ni dah umur dah 60, dia ngaji, tak payah bersungguh lah. Kita akan kena psycho dengan nafsu, dengan syaitan macam tu supaya kita jangan bersungguh mengaji. Jadi caranya yang ulama bagi, kita tak tahu hakikat umur kita berapa. Memang pada adatnya umur kita, umat Nabi ni 63, begitulah lebih kurang. Tapi tak mustahil barangkali engkau diberi umur oleh Allah lanjut, boleh jadi 100 tahun. Tak mustahil kan benda tu. Maknanya kalau kau bersungguh sekarang ni 60 tahun, sempat lagi kau nak jadi alim, dan sempat lagi maknanya kau nak jadi alim. Boleh kalau andai kata umur kau Allah bagi 120 tahun, maknanya awal lah lagi tu. 60 tu kira awal lah tu. Itu cara dia nak bangkitkan semangat kita belajar. Sebab kadang-kadang bila macam ni kebanyakan kita akan kata hemah kan, alah dah umur dah 40, umur dah 50 dah ngaji gitu-gitu je lah. Kenapa nak ngaji gitu-gitu? Itu sebab kita tak tahu boleh jadi umur kita panjang Allah lagi. Macam tadi lah 80 tahun ngaji, 40 tahun pula duk 40 tahun ngaji. 40 tahun dah terus. Ngaji 40 tahun lagi. Ada dengar cerita tu. Kan tapi maksudnya dia sempat lagi nak beramal dengan Allah bagi dia umur panjang. InsyaAllah, mudah-mudahan. Lepas ni cikgu mana ni? Lepas ni? Tak adalah. Berehatlah. Malangkanlah pula ni. InsyaAllah. Doakan saja ya. Apa lagi insyaAllah. Allahu Rabb. Okey. Pukul 1 pula kelas
Alhamdulillah. Satu. Alhamdulillah. Boleh. Boleh teruskan yang ada hal. Boleh teruskan urusan kalian semua. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian hari ini dan hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Ya Rabbi salli. Ngantuk mata. Ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Tengah scroll ni, scroll komen kalian ni, tadi tak sempat nak tengok. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Okeylah, insyaAllah. Okey, baik. Selamat bekerja. Jalankan tugasan di rumah ke, di kerja, tempat kerja ke, di mana-mana ke. Semoga kalian dipermudahkan urusan oleh Allah dan senantiasa di dalam rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mudah-mudahan nanti pukul 1 kita jumpa lagi lah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.